Dia kira barakat je. Alhamdulillah orang India ni minat barakat, tapi jangan lebih-lebih. Kedai dia pun banyak nama berkat. Syekh Utsaimin kata, Syekh Utsaimin nak fahamkan dia tak faham. Syekh Utsaimin, ana mafi barakah. Saya tak ada berkat, tak ada berkat. Kata. Tak, Syekh Utsaimin, orang ulama kan ada berkatnya, tapi dia nak jaga akidah orang. Supaya tak, dia ni dah tak boleh faham bahasa. Dia suruh dia yang dia cakap India ni pun tak faham. Dia kata jangan buatlah lain kali. Anta la taf'al hadha marratan ukhra. Jangan buat lagi, dia kata. Ud'u Allah, begitu je dia buat tu. Nak bagi dia faham. Doa pada Allah. Bukan tak ada barakat, ada barakahnya, tetapi demikian kita nak jadikan orang faham. Orang banyak juga mengkritik ulama-ulama Arab Saudi kerana mereka menghapuskan beberapa kesan sejarah. Orang kata ulama Saudi ni hapuskan parit Khandaq yang dahulu Nabi gali. Bukan ingin dihapuskan, tetapi orang telah buat benda yang syirik. Pergi tulis hajat, campak masuk dalam tu. Tuan-tuan kalau ingin tengok perkara yang sama, tuan-tuan pergi tengok di Masjid Al-Imam Syafi'i di Mesir. Kalau Imam Syafi'i bangun hidup, nescaya dia ajak kita semua berperang menentang puak-puak tu. Kubur beliau penuh dengan duit yang beliau tidak pernah redha dalam hidupnya. Tetapi alhamdulillah kita bukan mengampu kerajaan Arab Saudi, kita tak ada kepentingan pun, saya bukan belajar Saudi pun. Tapi mereka menjaga benda. Di kubur Imam Syafi'i itu macam-macam hajat. Anak nak periksa pergi minta ke Imam Syafi'i. Sakit demam, tulis hajat dalam kertas, minta Imam Syafi'i. Mari mereka yang balik Mesir kata di sana buat lagi teruk pun orang tak marah, dia kata. Itu bukan apa perbuatan Arab, bukan hujah syarak. Syirik datang daripada Arab juga. Oleh kerana itu, dia Khandaq mereka buat begitu, maka ulama Saudi hapuskan banyak tempat sejarah kerana orang suka buat syirik. Mereka jangan lupa bahawasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila orang selalu pergi ke pokok yang berlakunya bai'atul ridwan. Tuan-tuan tahu kan Quran sebut alladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Orang yang berbai'ah dengan engkau di bawah pokok. Pohon itu apabila sahabat berbai'ah, kata Jabir bin Abdullah, kami ketika itu 1400 orang, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bai'ah dengan Rasul untuk mempertahankan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ramailah orang yang suka pergi duduk kat pokok tu. Rasul lagi di situ bai'ah. Bila Rasul tak ada, zaman Umar tengok ramai orang suka pergi pokok tu. Apa Umar buat? Umar buang semua pokok tu. Dari segi hasil sejarah, kesan sejarah, memang sejarah. Tetapi mana lebih berharga antara sejarah dan akidah? Sejarah kita simpan kalau sekiranya orang faham menilai sejarah dan tidak merosakkan akidah. Tapi kalau sejarah boleh menyebabkan rosaknya akidah, sejarah tak boleh disimpan lagi. Nak simpan kerih tok nenek kita lama-lama kenangan tak apa. Mari salah seorang adik-beradik kita, jangan jaga elok ni kerih ni dah semangat keluarga kita. Kita ambil buang. Kita ambil buang. Kita nak kena pelihara akidah. Ia lebih berharga dari sejarah. Sejarah disimpan jika kita tahu nilai sejarah berdasarkan akidah. Ini salah orang pergi Mekah, kerana dia tak diajar akidah. Sebab tu kita harap orang yang pergi umrah ni, kursus haji ni, kursus haji panjang kadang-kadang 8 bulan kan kursus haji ya. Haji tu 2 minggu sampai, kursusnya 8 bulan. Kita pun heran apa yang dikursuskan. Tak apalah, ikut dia lah kan. Tapi kalau nak kursuskan, bagilah akidah pada orang. Kadang-kadang dah masa terlalu banyak, ustaz je lah ramai, dia bertanya, apa yang kau dah ajar? Aku dah ajar ini. Oh tak ada, tak apa, aku ajar doa. Itu datang doa-doa tambahan yang banyak. Kata Utsaimin, benar apa yang kamu dengar.
Jika seorang wanita didatangi haid suci pada siang hari, dia boleh makan dan minum serta tidak perlu menghindarinya sepanjang hari itu. Begitu juga musafir yang pulang ke rumah pada siang hari. Ini adalah pandangan yang dipetik daripada Imam Ahmad, Malik dan Syafi'i. Terdapat riwayat yang menceritakan salah seorang ulama dari kalangan tabi'in pulang dari suatu perjalanan mendapati istrinya baru suci pada hari itu. Lalu ia mengadakan persetubuhan dengan istrinya itu. Riwayat ini disebut dalam Al-Mughni dan ia tidak dikritik oleh para ulama maksudnya. Jadi kalau masalah yang sama, satu orang balik daripada musafir, dia tadi tak puasa pasal dia musafir. Dia sampai ke rumah dia pukul 2 petang. Tengok tengah-tengah sampai isteri dia tengah makan. Kau tak puasa ke dah? Aku tak puasa, tapi dah tamat dah. Baru tamat pukul 11. Bolehkah dia bersama dengan isteri dia? Takut semua. Takut 2 bulan betul-betul. Dia boleh kerana dia tak berpuasa daripada asal. Tapi kita jangan termasuk dalam satu bab yang dinamakan hiyal dalam fiqh. Kalau tuan-tuan orang Kedah, apa ada orang Kedah? Kedah ni banyak pondok-pondoknya. Tapi saya tak apalah, baguslah banyak pondok tu. Tapi yang kalau kita tengok radio Kedah, dia akan kata, siapa yang ingin bersama dengan isterinya pada bulan Ramadan, ada cara dia. Dia suruh apa? Buka puasa dulu, lepas tu baru bersama isteri, tak kenalah apa? 2 bulan betul-betul. Dia macam satu peraturan Tuhan buat. Kita layan buruk lah, kan? Kita layan buruk lah. Dia kata siapa yang menyetubuhi isterinya pada bulan Ramadan, kena apa? Kena 2 bulan betul-betul. Siapa yang nak elokkan kena 2 bulan tu, dia cadang makan dulu kemudian menyetubuhi isterinya. Disebut dalam kuliah, dalam radio tu selalu sebut. Pertama, dia lupa berapa hakikat. Apa hukum kau ajar orang buka puasa tanpa sebab bulan Ramadan? Ia bukan dosa kecil. Sama dengan kau kata ke orang tinggalkan salat. Haram buka puasa tanpa sebab. Apa jenis kau tak ajar benda tu? Boleh diajar pula di masjid kadang-kadang. Masa tazkirah tu, siapa yang nak buka ada cara lah. Itu kena mengaji. Dia rasa dia mengaji, dia pandai. Bukan kau pandai, kau layak buruk. Sama dengan orang buat zakat. Orang dulu bila dia tok guru, banyak zakat, dia nak dapat zakat sebahagian tu, dia tak boleh. Lalu dia kata, semua harta yang saya miliki, saya berikan kepada isteri saya. Kecuali hak pakaian di badan saya. Dia kata, sekarang saya pakai miskin, tak ada apa. Siapa nak bagi boleh. Pasal saya dah semua harta dah bagi. Nanti isteri dia pun kembalikan balik. Itu yang buat tolak, tarik berah itu sama. Itu sama je konsepnya. Ibn Taymiyah jawab dalam masalah ni. Bayangkan, dia kata, orang yang bersetubuh pada bulan puasa, Tuhan kenakan denda kepadanya 2 bulan berturut-turut. Orang yang makan dan bersetubuh, anda kata kena 1 hari saja. Bayar. Anda faham? Adakah macam tu satu peraturan yang munasabah? Satu orang yang bersetubuh dengan isterinya kena 2 bulan berturut-turut. Tapi kata dia, kalau makan dan bersetubuh, kena 1 hari je. Ini bab ni dia panggil hiyal. Helah. Macam mana nak helah dengan Tuhan ni. Dia macam tu lah dia ajar. Macam mana kita nak buat layak buruk dengan Tuhan ni. Malangnya benda tu dia ajar. Dia rasa Tuhan Hindu tangan 8 boleh lah. Itu tangan 8 tu untuk tebarkan roti canai kerana dia. Ini Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana. Kadang-kadang orang ni
Kalau tuan-tuan dengar dalam kuliah orang kata ustaz telah ajar benda yang salah. Pertama, ustaz ajar orang buka puasa tanpa sebab. Itu tentu dah salah. Kemudian ajar kata seolah-olah peraturan Tuhan boleh kita buat layak buruk dengannya. Ini cerita lain. Kita cerita orang yang memang bermusafir betul. Dia balik ke rumahnya, dia dapati isterinya tidak berpuasa kerana alasan baru saja suci daripada haid. Dia boleh mendatangi isterinya.